Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan ulang kaji soalan UPKK pada bahagian ibadah, iaitu dalam subjek ulum syariah. Okey, bahagian B, mata pelajaran ibadah. Okey, kita tengok soalan-soalannya. Soalan nombor 31 hingga 40, bulatkan jawapan yang betul. Okay, soalan nombor 31. Apakah hukum melaungkan azan? Apakah hukum melaungkan azan? Okay, hukum melaungkan azan, sunat, ba wajib, jim sunat muakkad, dal harus. Okay, hukum melaungkan azan adalah sunat muakkad. Okay, sunat muakkad. 32. Apakah anggota tayamum? Apakah anggota tayamum? Alif, muka dan tangan. Ba, muka dan kaki. Jim, telinga dan tangan. Dal, tangan dan kaki. Okey, jawapannya adalah muka dan tangan. Okey, anggota tayamum adalah muka dan tangan. Okey, 33. Apakah solat yang dilakukan sebelum dan selepas solat 5 waktu? Apakah solat sunat yang dilakukan sebelum dan selepas solat 5 waktu? Alif, tahajud. Ba, hajat. Jim, duha. Dal, rawatib. Okey, solat sunat yang dilakukan sebelum dan selepas solat 5 waktu adalah solat sunat rawatib. Okey, seterusnya soalan nombor 34. Okey, soalan 34, pilih perkara yang mewajibkan mandi wajib. Pilih perkara yang mewajibkan mandi wajib. Okey, 1 haid, 2 nifas, jim hadas kecil, dal murtad. Okey, perkara yang mewajibkan mandi wajib adalah satunya haid dan yang kedua nifas, betul. Yang ketiga hadas kecil. Hadas kecil tak perlu mandi wajib, cuma perlu berwuduk saja. Murtad. Okey, yang keempat tu adalah murtad. Murtad tu tak ada kaitan dengan mandi wajib ataupun berwuduk. So jawapannya 1 dan 2. Okey, 1 dan 2 dal. Okey, seterusnya soalan 35. Okey, soalan 35 berikut adalah rukun solat jenazah kecuali. Okey, ada perkataan kecuali kat sini. Okey, maksudnya perkara pilihan jawapan yang dia akan bagi adalah semuanya berkaitan dengan rukun solat jenazah kecuali satu je yang bukan rukun. Okey, yang mana satu yang bukan rukun solat jenazah, itulah jawapannya. Alif, berdiri betul. Ba, menyaringkan suara. Jim, mendoakan jenazah. Dal, 4 kali takbir. Okey, perkara yang bukan rukun solat jenazah adalah menyaringkan suara. Okey, seterusnya soalan 36. Batal puasa sekiranya seseorang itu, okey, ni dia tanya soalan berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Okey, batal puasa sekiranya seseorang itu, alif, kerap mandi. Ba, bercakap buruk. Jim, muntah dengan sengaja. Dal, tidur sepanjang hari. Okey, jawapannya adalah muntah dengan sengaja. Okey, soalan nombor 37. Soalan nombor 37. Yang berikut yang manakah syarat sah solat Jumaat? Yang berikut yang manakah syarat sah solat Jumaat? Okey, alif, bermastautin. Ba, lelaki Islam. Jim, sihat tubuh badan. Dal, didahului dengan 2 khutbah. Okey, syarat sah solat Jumaat adalah didahului dengan 2 khutbah. Okey. 38. Apakah perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas besar? Okey, berhadas besar ni apa dia? Berhadas besar. Yang pertamanya keluar mani bersetubuh. Okey, yang ketiga apa lagi? Haid, nifas.
wiladah. Okey, so sekiranya seseorang tu berhadas besar, apa yang diorang tak boleh nak buat? Okey, perkara yang dilarang. Okey, alif solat sunat, ba berzikir, jim membaca buku, dal mendengar bacaan Al-Quran. Okey, jawapannya adalah alif. Okey, kalau berhadas besar tak boleh nak solat sunat, apatah lagi nak solat wajib. Okey, so kemudian soalan seterusnya 39. Okey, soalan 39. Berikut adalah cara solat orang uzur. Okey, uzur ni maksudnya sakit lah. Okey, sakit. Cara solat orang sakit, tapi kecuali, maksudnya yang bukan cara solat orang sakit tu adalah jawapannya. Okey, alif baring mengiring, betul. Ba meniarap, ni bukan. Jim menggunakan isyarat mata, betul. Dal baring menelentang, okey, juga betul. So jawapannya adalah meniarap. Meniarap bukan cara solat orang uzur ataupun orang sakit. Okey, soalan nombor 40. Solat qasar bermaksud, apa maksud solat qasar? Alif, solat zuhur dalam waktu asar. Ba, solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Jim, menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Ini adalah solat jamak, maksud solat jamak. Dal, memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okay, so qasar adalah memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okay, seterusnya soalan 41 hingga soalan 44. Okay, soalan 41 hingga soalan 44 ni dia kata kita kena pilih hukum berdasarkan situasi yang dia bagi. Okay, kita tengok situasinya. Seorang muazzin melaungkan azan tanpa menghadap kiblat. Okay, jawapannya adalah makruh. Okay, so kita tulis kat sini makruh. Okay, makruh. Okay, kemudian Aisyah tetap melakukan tawaf dalam keadaan berhadas besar. Okay, hukumnya haram. So kita tulis kat sini haram. Haram melakukan tawaf sekiranya dalam keadaan berhadas besar. Okay, 43. Ketika melakukan tayamum, Hasan menyapu tangan melebihi hak wajib yang disapu. Okey, hukumnya adalah sunat. Okey, sunat. Maksudnya kat sini Hasan ni hak yang wajib disapu masa sapu tangan adalah tangan hingga ke siku, tapi Hasan ni dia sapu atas sedikit daripada siku. Maksudnya melebihi kawasan siku. Okey, itu adalah perkara sunat ketika melakukan tayamum. Kemudian soalan 44, solat Jumaat bagi setiap lelaki Muslim. Okey, solat Jumaat bagi setiap lelaki Muslim ni adalah wajib. Okay, so kita tulis jawapannya wajib. Okey, kemudian soalan nombor 45, bukan suaikan, okey, isi tempat kosong yang betul dengan jawapan yang betul berkaitan dengan solat fardu. Okey, kat sini kita kena pilih. Okay, dalam solat fardu ni dia ada perkara yang rukun, yang wajib dibuat. Kalau tak buat, solat tu terbatal. Kemudian bagi soalan ni dia nak perkara sunat dalam solat. Dan perkara sunat dalam solat ni ada dua, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Okey. Sunat ab'ad ni bermaksud solat tersasul. Sunat ab'ad, perkara sunat ab'ad di dalam solat ni adalah perkara sunat yang sangat dituntut. Okey, yang sangat dituntut. Okey, sehingga jika tertinggal secara sengaja ataupun tidak, perlu sujud, sujud sahwi. Okey,
Ha. Kalau sunat hai'ah pula adalah perkara sunat yang kalau kita tertinggal tak perlu nak sujud sahwi. Okay, so kita tengok apakah jawapannya. Okay, yang pertama pilihan jawapan yang dia bagi adalah membaca doa iftitah. Okay, membaca doa iftitah ni adalah sunat hai'ah. Okay, membaca doa iftitah. Okay, yang ni yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira tu. Okey, kemudian pilihan jawapan yang kedua duduk tahiyat. Okey, duduk tahiyat ni adalah um, lebih kepada duduk tahiyat awal sebenarnya. Okey. Duduk tahiyat ni adalah sunat ab'ad. Kita tulis kat sini duduk tahiyat. Okey, duduk tahiyat. Kemudian pilihan jawapan yang ketiga adalah doa kunut. Okey, doa kunut kat mana? Sunat ab'ad ke sunat hai'ah? Okey, sunat ab'ad. Doa kunut. Okey, seterusnya niat. Okey, niat ni adalah perkara rukun yang bukan jawapan lah bagi soalan ni. Dia nak sunat ab'ad dan sunat hai'ah aja. Kalau niat ni adalah perkara rukun, so kita abaikan. Kemudian pilihan jawapan seterusnya memberi salam. Memberi salam juga adalah rukun yang tak perlu ditulis bagi pilihan jawapan ni. Kemudian tahiyat awal. Okey, tahiyat awal ni adalah sunat ab'ad. Okey, membaca tahiyat awal sunat ab'ad. Okey. Seterusnya membaca tasbih ketika rukuk. Baca tasbih ketika rukuk ni sunat hai'ah. Okey, kita tulis membaca tasbih tasbih ketika rukuk. Ketika rukuk. Okay, tasbih ni maksudnya subhana rabbiyal azim wa bihamdih, tu adalah tasbih ketika rukuk. Okey, kemudian pilihan jawapan yang seterusnya membaca surah pilihan. Membaca surah pilihan juga adalah sunat hai'ah. Okey, membaca surah pilihan. Membaca surah pilihan pada rakaat pertama dan kedua adalah sunat hai'ah. Okey, seterusnya soalan 46 hingga soalan 50. Okey, tandakan right atau pangkah pada penyataan di bawah. Okey, yang betul kita tanda right, yang salah, penyataan yang salah kita tanda pangkah. Okey, 46. Soalan 46, orang yang meninggal dunia tidak perlu mandi wajib. Orang yang meninggal dunia tidak perlu mandi wajib. Okey, jawapannya salah. Orang yang meninggal dunia perlu dimandi wajibkan ke atasnya. Okey, 47. Berwudu adalah perkara sunat mandi wajib. Berwudu adalah perkara sunat mandi wajib. Jawapannya betul. Okey, tanda right. 48. Membaca doa selepas mandi wajib adalah rukun. Okey, salah. Okey, bukan rukun, tapi sunat baca doa selepas mandi wajib. 49. Menggunakan tangan kiri untuk menyentuh kemaluan. Okey, betul. 50. Memulakan mandian di bahagian kepala beserta niat. Okey, jawapannya betul. Okey. Seterusnya soalan 51 hingga soalan 55.
Okay, sini soalan suaikan, kita kecilkan sikit. Okay, padankan pernyataan di bawah dengan jawapan yang betul. Okay, so dia bagi banyak pilihan jawapan, ada 7. Kita perlu pilih 5 sahaja pilihan jawapan. Okay, nombor 51, dilakukan sebanyak 2 rakaat ketika masuk masjid. Okay, ini adalah berkaitan dengan apa? Dilakukan sebanyak 2 rakaat ketika masuk masjid adalah solat tahiyatul masjid. Kemudian 52, dilakukan apabila kita mempunyai hajat. Dilakukan apabila kita mempunyai hajat. Solat hajat. Okey, seterusnya dilakukan untuk meminta petunjuk. Dilakukan untuk meminta petunjuk adalah solat istikharah. 54, dilakukan pada waktu malam selepas isyak. Dilakukan pada waktu malam selepas isyak. Okay, yang ni adalah solat tahajud. Okay, solat tahajud yang ke-55 dilakukan selepas isyak pada bulan Ramadan. Ini adalah solat solat tarawih. Ya, solat tarawih. Okey. Selesai soalan suaikan ataupun padankan. Seterusnya soalan nombor 56. Okay, soalan nombor 56. Apakah cara apakah cara menyucikan diri daripada hadas besar? Apakah cara menyucikan diri daripada hadas besar? Okay, jawapannya adalah mandi wajib. Okey, seterusnya tulis 2 sebab yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Okey, kita boleh tulis kat sini haid ataupun nifas. Yang kedua, nifas. Okey. Ataupun boleh tulislah keluar mani ke, bersetubuh antara lelaki dan perempuan ke, wiladah ke dan sebagainya. Mati selain mati syahid ke, boleh ditulis sebagai jawapan bagi soalan yang 56 bar ni. Okey, 57. Okay, soalan nombor 57. Nyatakan perbezaan antara solat jenazah dan solat fardu. Nyatakan perbezaan antara solat jenazah dan solat fardu. Solat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Okay, fardu kifayah. Solat fardu hukumnya wajib. Okay. Rukun solat jenazah ni adalah kita boleh tulis kat sini 4 kali takbir. 4 kali takbir. Ataupun kalau rukun solat ni ada 13 perkara, bolehlah tulis niat ke niat. Yang ni pun kalau rukun solat jenazah tadi pun boleh tulis juga niat, lepas tu 4 kali takbir, membaca al-Fatihah, mendoakan jenazah, membaca selawat. Kalau rukun solat ni banyaklah, niat, berdiri tegak, membaca al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, salam, tertib, mana-mana jawapan boleh ditulis. Sebab dia minta satu sahaja daripada rukun-rukun solat, sama ada solat jenazah ataupun solat fardu. Okay, seterusnya soalan nombor 58. Tulis 2 perkara sunat melaungkan azan.
Okey, dua perkara sunat melaungkan azan. Kita boleh tulis kat sini berwuduk, dan yang kedua berdiri, berdiri menghadap kiblat. Okey, kiblat. Okey, seterusnya soalan 58 ba. Okey, senaraikan dua golongan yang diberi kelonggaran untuk menunaikan ibadah puasa. Diberi kelonggaran ni maksudnya um, boleh kalau dia tak puasa ataupun boleh meninggalkan puasa. Apa kelonggarannya? Kita boleh tulis orang yang sangat tua ataupun orang yang datang haid. Okey. Seterusnya soalan nombor 59. Soalan di bawah berkaitan dengan solat witir. Hukumnya, hukum solat witir adalah sunat. Okey, hukum solat witir adalah sunat. Okey. Waktu dilakukan adalah selepas solat, selepas solat Isyak. Okey, seterusnya soalan 59 ba. Hakimi keluar untuk urusan kerja di Johor. Jarak perjalanannya sejauh 110 kilometer. Nyatakan kelonggaran yang diberi kepada Hakimi dalam menunaikan ibadah solat. Okey. Ya, kat sini kita boleh tulis dalam ibadah solat Hakimi ni boleh solat solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar alasan perjalanannya melebihi 2 marhalah. Okey. Jarak perjalanannya melebihi 2 marhalah. Okey, soalan 60. Soalan 60 dia Dennis. Okey, Dennis bertayamum dengan menggunakan tepung kerana tiada debu tanah. Apakah hukum tayamum Dennis dan berikan alasan bagi jawapan anda. Okay, Danish ni dia guna tepung sebab tak ada debu tanah untuk bertayamum. So apa hukum dia? Hukumnya adalah tidak sah. Tidak sah. Alasannya tepung bukan alat untuk bertayamum. Bertayamum. Tepung bukan alat untuk bertayamum. Soalan 60 ba.
Menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang boleh membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Berdasarkan pernyataan di atas, jawab soalan berikut. Pernyataan di atas adalah pengertian bagi ibadah puasa. Ibadah puasa yang wajib dilaksanakan dalam bulan Ramadan dan diwajibkan ke atas Muslim ataupun orang Islam pun bolehlah. Okey, ke atas Muslim. Okey, itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat dalam mengulang kaji pelajaran bagi menempuhi ujian penilaian kelas KAFA UPKK. Dan jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada menonton video ni. Okay, semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang dalam subjek-subjek yang lain. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.